Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil, wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna ilman nafi'a, ya Allah Tuhan kami, rezekikan kepada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang saleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkamin tanzilih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahu adzim. Ketika mana berkata Tuhan kamu wahai Muhammad kepada malaikat, aku nak jadikan di atas muka bumi ini pentadbir bumi, iaitu Adam AS. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, patut ke ya Allah kamu nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah, sedangkan kami sentiasa bertasbih dan takdis memuji kamu ya Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, aku lebih tahu pada perkara yang kamu tak tahu. Shadaqallahu adzim. Benarlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT pada malam ni kita bertemu di surau kita ni untuk kita menunaikan solat tarawih 4 rakaat, lepas tu tazkirah, lepas ni witir. Mudah-mudahan amalan kita bulan Ramadan ni, tarawih kita, puasa kita, tazkirah kita, witir kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayat yang akan baca ni ayat ke-30 dari surah Al-Baqarah. Ayat ini Allah SWT sebut ataupun Allah Taala cerita dekat kita asal-asal dulu Allah Taala nak buat Adam. Masa Allah Taala nak buat Adam AS ni ada sikit berlaku krisis. Benda besar ni biasa macam tu. Dia kalau benda besar tu selalu ada krisis sikit-sikit. Itu kalau biasa benar. Dia tadi jangan takut dengan krisis. Sebab krisis ni dia nak melahirkan manusia-manusia bijak. Manusia-manusia bijak ni selalu lahir dalam krisis. Kita kadang-kadang tak kenal orang-orang cerdik, tapi bila krisis kita tahu orang ni cerdik ke tak cerdik. Macam mana orang tu dia boleh berhadapan dengan krisis. Allah Ta'ala masa dapat Adam AS dulu pun dia ada krisis sikit. Krisisnya adalah malaikat ni tanya Allah, malaikat mempersoalkan Allah. Allah Ta'ala ni pula bila dia nak buat Adam AS dia tak tahu buat. Sengaja Allah Ta'ala nak buat Adam ni, Allah Ta'ala bagi tahu dulu kepada malaikat. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Tuhan yang maha sempurna. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala yang maha sempurna, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala tetap juga bagi tahu kepada malaikat yang Allah Ta'ala nak buat Adam. Kenapa Allah Ta'ala buat macam tu? Kalau kita baca dalam Quran, banyak kadang-kadang Allah Ta'ala bagi cerita, kita kadang-kadang terfikir kenapa Allah Ta'ala buat macam tu. Macam Allah Ta'ala bagi buat langit dan bumi ni selama 6 hari. Padahal Allah Ta'ala ni wa iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala kalau dia nak satu perkara tu jadi, dia kata jadi dah. Tapi dalam keadaan Allah Ta'ala yang berkemampuan sampai tahap itu, tapi Allah Ta'ala ni sengaja dia pergi buat bumi itu 6 hari. Ada hikmah dia. Supaya juga bila Allah Ta'ala nak buat Adam AS, kalau dia nak buat dia
dha'ifan. Manusia itu diciptakan Allah Ta'ala dalam keadaan lemah, ada kekurangan. Kita rasa kita pandai, tapi bila kita berjumpa dengan orang lain, kita dengar orang lain cakap, kita rasa kita bodoh balik. Kita duk rasa pandai ni sebab kita duk fikir seorang-seorang, kita duk sembang sama-sama orang yang bodoh. Tapi kalau kita sembang orang cerdik, kita baru tahu yang kita ni bodoh sebenarnya, orang lain lagi cerdik. Kita duk kawan sama-sama kita. Bila kita rasa kawan, bila kita kawan sama-sama kita rasa kita yang terbaik. Tapi bila kita jumpa dengan orang lain, kita akan rasa ada orang lebih baik daripada kita. Di situ tu nak menggambarkan kepada kita ni kena sedar diri yang kita ni ada kekurangan, kita ni ada kelemahan. Antara kelemahan yang ada pada kita adalah tahap kemampuan kita berfikir. Kemampuan kita berfikir ni ada kelemahan, makanya kita berhajat kepada orang-orang lain untuk nak membantu menyempurnakan apa yang kita fikir. Allah Ta'ala Tuhan yang maha sempurna. Maha sempurna Allah Ta'ala yang memang tak ada kekurangan pada Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala pergi bentang juga kepada malaikat yang Allah Ta'ala nak buat Adam. Kita ni nak buat satu benda besar ni, lagi-lagi lah kita kena bentang dekat masyarakat. Kita kena cerita dekat ahli mesyuarat kita. Kita nak buat program apa pun, kita tanya kawan-kawan. Sebab kita rasa kita punya pandangan tu dah bagus dah. Rupa-rupanya tak bagus bila ada orang kritik kita. Bila orang kata, anak tak setuju, anda rasa macam ni. Dia bagi pandangan kedua, pandangan ketiga. Bila kita dengar pandangan kedua ke pandangan ketiga, baru kita rasa pandangan kita yang awal tadi tu ada kekurangan yang perlu disempurnakan dengan pandangan kawan-kawan tadi. Sikap tu Allah Ta'ala dah bina di dalam Al-Quran. Sikap tu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan Allah Ta'ala masa bentang projek Nabi Adam ni kepada malaikat. Menarik ni daripada cerita Allah. Allah Ta'ala sebut malaikat ni mempersoalkan Allah. Ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, patut ke kamu nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Malaikat dah tanya Allah. Imam Ibn Taymiyah, seorang ulama Islam, tulis kitab banyak, ulama prolific. Antara kitab yang dia tulis ada satu kitab menarik, nama kitab Majmu' Al-Fatawa. Dalam kitab tu dia disebut, dia bahas tentang malaikat. Dia kata malaikat ni mempunyai akal, malaikat ni boleh berfikir, tetapi malaikat ni tidak mempunyai hawa nafsu. Manusia berfikir, tapi manusia ada hawa nafsu. Jin berfikir, ada hawa nafsu. Iblis berfikir pun ada hawa nafsu. Malaikat dia berfikir tapi tak ada hawa nafsu. Disebabkan malaikat ni tidak ada hawa nafsu, maka iman malaikat selalu naik. Kita ada hawa nafsu, makanya iman tu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus, kata Nabi sallallahu. Iman tu kata Nabi kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Awal Ramadan penuh, kenapa penuh? Iman tengah naik. Akhir Ramadan kosong, kenapa? Iman sedang turun. Ni bulan Syawal tu pula nak boleh ke start program tu cukup susah, iman tengah turun. Sebab apa? Sebab kita duk layan kita punya hawa nafsu, makan air raya, rumah terbuka ni bagi. Duk layan. Tak solat Jumaat apa rasa lambat sikit. Tak apa. Lama-lama je naik balik. Mari pula bulan Ramadan naik balik. Kenapa? Hakikat manusia. Yang Nabi Muhammad SAW ada sebut, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman tu kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia boleh turun. Yalah, kita doa lah dengan Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala naikkan iman kita kan. Jangan pula orang gelap betul, biarlah rendah, biar dia rendah pakai mat. Itu silap juga kan. Kita doa lah biar iman kita naik. Malaikat tu iman dia naik. Malaikat yang iman naik itu pula Allah Ta'ala cerita dia boleh bertanya kepada Allah. Sebab itu bertanya ni bukan benda yang salah sebenarnya. Di kalangan kita ni dia tanam satu benda, jangan tanya lebih-lebih. Sebab telah binasalah kaum Bani Israel terdahulu kerana banyak tanya. Kita pun bila dengar ustaz cakap, jangan tanya. Kalau tanya takut jadi Bani Israel. Ini pun masalah juga. Padahal Nabi Muhammad SAW ada sebut dalam satu hadis, Nabi kata syifa'ul ayyi as-su'al. Ubat bagi kekeliruan ini tanya, kata Nabi SAW. Itu Bani Israel itu jadi rosak sebab tanya, bukan tanya. Yang Bani Israel itu yang jadi binasa itu, dia bertanya dengan tujuan yang buruk. Apa tujuan yang buruk? Allah Ta'ala suruh mereka sembelih lembu, dia orang tak nak sembelih.
Jadi bila tak nak sembelih tu, macam mana diorang nak mengelak daripada kena sembelih? Diorang tanya lah soalan, lembu tu warna apa? Pernah buat wajah ke tidak? Kan soalan buang masa. Macam kita ada anak kita ni dekat rumah tengok TV cerita Doraemon. Datanglah tetamu datang rumah. Bila datang rumah, nak buat teh gula dah habis. Dia cakap, "Mat, pergi beli gula." Suruh anak kita beli gula. Anak kita tu sekolah tengok cerita Doraemon. Dia ni kalau pergi beli gula, terlepas cerita Doraemon tu, dia pun tanya bapak dia, "Gula tu ayah, jenama apa?" Tengok, nampak lampau soalan. Dia tanya tu bukan sebab dia nak tahu. Dia tanya tu sebab bapak dia kata, "Oh ni banyak tanya, tak payah buat lah." Itu tujuan dia. Yang itulah yang kata banyak tanya binasanya Bani Israel. Ada pun yang kita tak tahu, kita tanya, itu benda biasa kan. Tak tahu tanya lah, jangan orang rebat tak tahu pasal. Sebab kalau kita rebat, nanti masuk gaung lah. Masuk gaung kan. Jadi dia kena tanya. Allah Ta'ala ajar dalam Quran, tanya, malaikat tanya. Allah Ta'ala tak marah. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ya Allah, patutkah kamu nak ciptakan makhluk yang akan melakukan kerosakan dan pertumpahan darah? Malaikat tanya. Dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat ke-260, Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim AS ditanya. Ibrahim AS, "Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhun." Sebagai ayat panjang. Allah Ta'ala cerita ketika mana bertanya Ibrahim AS kepada Tuhan kamu. Apa dia tanya? "Tolong perlihatkan dengan mata kepala aku sendiri ya Allah, macam mana kamu hidupkan orang mati." Ibrahim tanya. Allah Ta'ala tanya balik, "Afala tu'min?" Kau tak beriman ke tadi Ibrahim ni? Apa kata Ibrahim AS? "Bala, beriman." Lepas tu tanya Allah, "Liyatma'inna qalbi." Iman aku ni nak bagi sempurna lagi, nak bagi tenang iman tu. Iman dah nak bagi tenang lagi. Maksud dia tanya ni bukan benda salah. Ibrahim tanya Allah. Kita nak tanya ustaz lagi tak boleh. Ustaz dia takkan tanya saya, "Kau lagi canggih daripada Tuhan." Okay? Sebab Tuhan tu ditanya, kita ditanya lagi lah, tak salah. Tak. Maksudnya Allah Ta'ala dah ajar pada kita, tanya ni bukan benda salah sebenarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu, Allah Ta'ala bagi Adam AS dari tadbir bumi. Allah Ta'ala tak bagi malaikat tadbir bumi. Sedangkan malaikat berakal, Adam pun berakal. Kenapa? Satu soalan. Soalan boleh jawab ni. Okay. Kenapa Allah Ta'ala bagi malaikat tadbir bumi sedangkan malaikat berakal? Malaikat Adam AS pun berakal, tapi Allah Ta'ala bagi pada Adam, Allah Ta'ala tak bagi kepada malaikat. Kenapa? Soalan kenapa ni memang susah nak jawab, tapi kalau bincang memang semua senang kan? Jawapannya Allah Ta'ala sebut dalam sambungan ayat. Allah Ta'ala kata, "Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim." Kata Allah. Allah Ta'ala ajar ilmu kepada Adam. Ilmu yang sama Allah Ta'ala bagi kepada malaikat. Lepas bagi semua, Allah Ta'ala kata pada malaikat, "Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Malaikat tolong cerita ilmu dekat aku kalau kamu orang yang benar. Maksudnya Allah Ta'ala ajar ilmu kepada Adam, Allah Ta'ala ajar ilmu yang sama kepada malaikat. Dah bagi ilmu, cerita balik, malaikat tolong cerita. Malaikat ni bila suruh cerita balik, malaikat ni jam. Malaikat jawab, "Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim." Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kepada kami kecuali apa yang Engkau ajar pada kami. Engkau ya Allah Tuhan Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ajar sikit tu boleh cerita. Dalam Quran cerita ada A, B, C, D. Malaikat cerita balik A, B, C, D lagi. Sekat tu je lah, sebab ada sekat tu je. Ada malaikat kan. Allah Ta'ala tanya pula pada Adam AS, "Ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Allah Ta'ala kata Adam, "Kau tolong
cerita ilmu yang aku ajar tu kepada malaikat. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Ada apa cerita? Dalam kitab tafsir sebut Adam ni dia ajar contoh A, B, C, D. Suruh kat malaikat. Tapi Adam ni suruh cerita balik. Dia bukan macam malaikat. Malaikat kalau cerita A, B, C, D lebih tak boleh lah. Tapi Adam ajar balik A, B, C, D, E, F, G sampai Z tu dia cerita. Ajar sikit, pandai banyak. Ada tak orang macam tu? Ada kan? Ada orang Malaysia, dia dengar ustaz tu cakap Skype dia, lebih-lebih tak berani nak fikir dah. Ada orang ni, kita ajar sikit tau, pandai ya Allah, cukup banyak. Orang macam ni selalu orang politik. Orang politik ni Syekh, ajar sikit pandai dia banyak. Anak ni, tak apalah tak sebut lah orang mana. Anak ni salah seorang intern kepada salah seorang ahli politik di Malaysia. Tak sebut lah orang tu, takut kata pula. Anak intern salah seorang ahli politik di Malaysia. Dia ni kadang-kadang nak pergi dekat Washington DC nak berucap. Dia hantar email dekat intern dia untuk bagi idea aku nak cakap dekat Washington DC. Antara orang yang dia akan hantar email, perang hantar. Kita pun tengok email, okey lah, kita pun bagi idea. Kita bagi sikit lah, kita bagi dalam selalunya kalau kita bagi tu dalam habis tinggi 10 poin, habis tinggi lah. Selalunya 5 lah. Nak banyak-banyak baca sendiri orang politik tu. Tak apa, kita bagi. Dia pun berucap. Lepas tu ada YouTube, kita pun dengar ucapannya. Ish, aku ajar lah ini. Dia korek terus daripada tu lagi. Ajar sikit, pandai banyak. Disebabkan orang politik ni ajar sikit, pandai dia banyak. Sebab tu dia boleh jadi orang politik. Orang politik ajar sikit, pandai banyak tak ada. Dia tak layak ada dari politik. Kalau ada dari politik, menyusahkan rakyat. Adam AS ajar sikit, pandai dia banyak. Adam AS. Pernah tak kita fikir, manusia dia berfikir ada cara dia sendiri. Malaikat berfikir ada cara malaikat sendiri. Apa beza dia? Senang Anda banyak dapat ada cerita begini. Kita jalan, kita nampak ular. Bila nampak ular, apa yang kita fikir tentang ular? Otak kita akan kata ular itu berbahaya. Bila otak kita kata ular itu berbahaya, dia akan pergi kepada perasaan takut. Bila takut, dia akan cari kayu, dia akan bunuh ular, ataupun dia akan tinggalkan ular. Itu satu bentuk berfikir. Kita ubah cara fikir. Jalan-jalan nampak ular, otak kita kata bahaya, kita tukar otak kita yang kata bahaya tu kepada boleh buat duit. Jadi takut lagi tak kakak? Dia tak jadi takut, dia jadi berani. Bila dia berani, dia akan cari kayu, tapi tambah satu lagi, bunyi. Sebab dia nak tangkap ular, bawa dalam bunyi, dia pergi jual. Apa dia dapat? Duit. Betul? Tak, ini bukan hukum jaga ular tu halal tau. Memanglah betul. Ustaz ni halal pun juga. Tak, ular ni haram dijual, kecuali kalau ular itu dijual bukan kerana buat makanan. Itu halal. Sebab haramnya jual ular sebab makanan. Sebab orang tak makan ular, kita pun makan ular, nak mampus. Kan? Jadi kita ambil ular tu, kita jual untuk makanan, haram. Tapi kalau jual ular kepada zoo bukan nak jual, bukan nak makan. Zoo tu je buat petunjuk bukan kan? Itu jadi halal. Apa hukum jual najis tadi? Haram, tak boleh. Tapi kalau jual najis untuk dibuat baju, halal balik. Kan? Apa lagi? Kita pergi dekat Singapura. Singapura tu negara dia orang kecil. Air ni susah, air. Bila air susah, dia orang terpaksa proses air kumbahan. Bila kumbahan, air kumbahan tu, air najis tu kalau dijual, haram. Tapi proses jadi macam air mineral. Bersih balik kan? Jual, halal balik. Cuma tergamak tak tergamak minum je lah. Itu cerita lain. Ingat tergamak tak tergamak minum ni bukan sumber hukum. Sumber hukum apa Quran kata, apa hadis kata. Kalau tergamak minum, Quran. Ada pergi Kelana Jaya, masjid kuliah, cerita pasal hukum makan makanan yang dimasak oleh orang bukan Islam. Tak apalah, Quran, hadis. Mana pun pernah kupas kat sini hukum tu. Jadi kesimpulan hukum, masakan orang kafir ni tak haram. Masakan orang kafir ni tak haram dimakan. Selama mana tidak ada benda-benda yang haram. Babi contoh, ayam tidak disembelih contoh lah kan. Tapi kalau ayam tu disembelih, babi tak ada, dia masak, halal makan.
Habis makan keluar, seorang pak haji di depan saya kata, "Ustaz, pada saya haram." Pak haji tu. Anda tanya kenapa haram? Sebab saya tengok dia orang masak, saya nak termuntah. Dok kira nak termuntah dia. Kalau kira termuntah dia haram berat lah Syekh. Sebab ada orang di kalangan kita ni, dia tengok telur pun dia makan. Takkan nak kita nak kata telur tu haram. Kan? Sebab hukum bukan tertakluk kepada liu ni, tetapi tertakluk apa Quran kata, apa yang hadis Nabi SAW kata. Ayat tu beringat. Okey, air kumbahan, air najis jual haram, tak boleh. Tapi kalau proses dari air macam air mineral balik tu, yang itu dia halal balik, dijual, boleh. Hukum semua juga ular tadi. Anda tak nak cerita bahawa hukum ular, nak cerita cara berfikir. Cara berfikir malaikat ni dengan cara berfikir Adam ni, dia lain sikit lah. Dia lain. Apa lainnya? Kita pergi dekat Saudi contoh. Saudi ni dulu kita pergi, kita nak ambil gambar depan Kaabah, tak boleh. Arab ni mengamuk dulu. Pergi haram Arab dulu. Orang putih dia tak pernah fikir kamera tu halal ke haram. Orang putih dia fikir bawa kamera dia. Dia punya terror tu, dia mix antara kamera dengan handphone. Setiap tangan kita tu bukan sekadar ada kamera, bisa ada handphone. Bukan sekadar ada handphone, bisa ada kamera sekali. Last kali popular pakai handphone dan kamera dekat tangan, pergi dekat Mekah. Arab Saudi dulu kata haram, terpaksa bagi halal. Dulu haram, sekarang sudah isi sekali selfie. Habis kan? Dia orang Mekah lagi selfie. Macam mana kau nak bagi tahu kan? Cara berfikir tu lembab sangat. Betul tak? Dia manusia ni jadi maju atas muka bumi Allah Ta'ala bila dia berfikir ada kemajuan. Dia berfikir nak mencipta tu. Dia fikir macam mana kita nak membangun, macam mana kita nak membangun. Bila kita fikir nak membangun, di situlah manusia boleh memegangkan mana. Adam AS begitu. Adam AS dia begitu. Dia lah ada satu part yang lain. Malaikat ni kalau dia nak terbit bumi Syekh, orang baik semua, orang baik semua ni best ke dunia ni? Pernah tak kita bayang semua orang ni datang sembahyang jemaah, tak ada seorang pun tak solat jemaah. Agak-agak macam mana dunia ni? Dia jadi tak best tu. Dia kena ada orang baik, dia kena ada orang jahat. Betul? Kalau semua orang baik, susah juga. Kalau semua jahat, lagi susah. Dia kena ada orang baik, dia kena ada orang jahat. Adam AS ada orang jahat depan mereka. Siapa dia? Anak dia. Adam, kau dengan hamil kan gaduh. Gaduh bukan sikit, dia gaduh bunuh-bunuh. Punca gaduh tak ada kamar, terobok semua perempuan. Betul kan? Kita tahu, Adam AS layak mentadbir bumi sebab dia ada keturunan jahat dan baik. Malaikat tak ada keturunan jahat, baik semua. Betul kan? Itu Adam AS layak mentadbir bumi. Yang kedua, cara berfikir. Cara berfikir malaikat, cara berfikir Adam AS ni tak sama. Poin anda nak cerita hari ini, manusia yang membangun adalah manusia yang boleh berfikir. Manusia yang membangun adalah manusia dia tidak akan mandongkan tahap kemampuan dia berfikir. Itu kemajuan manusia. Banyak manusia ni bila dia tak berfikir, maka dia banyak perkara jadi kelakar. Agama lebih-lebih lagi. Agama ni kalau dia ajar supaya tidak berfikir, agama ni jadi bahan kelakar. Anda buat misal contoh, ada kawan seorang hantar satu SMS. Dia kata kita ni bulan Ramadan jangan gosok gigi. Sebab apa? Sebab kalau kita gosok gigi ni di tengah hari bulan Ramadan kan, start zuhur sampai maghrib, tengah-tengah tu jangan gosok gigi. Siapa gosok gigi makruh. Kita tanya balik kenapa makruh. Dia kata kalau kita gosok gigi, bau mulut busuk kita tu hilang. Faham dia nak bagi tahu mulut busuk ni pahala lebih bulan Ramadan. Betul kan? Cara fikir kan? Kalau macam tu, baiklah sebulan kita tak payah busuk gigi. Sebab apa? Sebab lagi kuat busuk lagi, kita kuatlah imannya. Betul? Logik kan? Cara fikir. Bila kita tak berfikir, kita dengar orang cakap kita pakai bulan-bulan, rosak agama. Agama jadi bahan belakang. Bila kita fikir, takkan kot. Fikir macam tu kan? Takkan kot. Kita pun baca hadis Nabi Muhammad SAW ni di dalam bulan Ramadan berkomo-komo dan bersugi. Maksudnya gosok gigi ni tak salah. Betul? Lepas tu yang kata tak boleh, tak boleh, itu melampau-lampau. Dia gosok gigi itu start pukul 4 petang sampai maghrib. Itu gila tu. Faham? Itu tu tak payah Nabi bagi tahu, kita faham. Betul kan? Nak bagi tahu, bila kita fikir bahawa kita nampak pandangan itu mengganggu. Ada
segar. Segar ni salah pula Ramadan. Ada kan pandangan macam tu? Tak boleh dia kata segar. Kita berfikir Nabi dan para sahabat berperang pada bulan Ramadan. Berperang bulan Ramadan menang. Kan orang menang ni orang yang lemah badan dia. Macam mana pergi kan? Maksud badan dia mesti mesti segar kan? Maksudnya yang kata dengan mati itu mengagut lah. Kita pun baca hadis Nabi riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bulan Ramadan panas sangat. Bulan Ramadan hari itu panas sangat. Nabi ambil kain, Nabi celup dalam air, Nabi ambil kain yang basah, Nabi selimutkan badan Nabi SAW. Kalau selimut kain basah pun boleh, mandi lagi tak boleh. Betul? Itu yang nak kalau fatwa kita belajar bulan-bulan. Itulah tak nak fikir. Kena fikir. Pasal bila kita nampak macam tu, baru kita faham agama ni, Islam ni agama hebat. Dan bila kita tak fikir, kita pakai bulan-bulan orang cakap tanpa kita fikir, akhir sekali kita nampak Islam ni agama belakang. Zat? Kena fikir je. Itu 2-3 perkara lah. Banyak nak cerita ni. Qad ja'aka Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Bisa dengar hadis ni. Nabi kata Ramadan datang, awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah, tengahnya pengampunan dosa. Wa akhiruhu itqan minan nar. Di akhirnya adalah pelepasan daripada api neraka. Dia ada 10 kan. Kita pun rahmat awal ni, tapi dosa tak ampun lagi. Fikir kan. Tengah-tengah tu maghfirah, dosa. Jadi awal tak datang tengah-tengah. Nak dosa je. Kan? Wa akhiru itqum minan nar. Di akhir dia pelepasan neraka. Macam best pula. Tapi kalau dah lepas neraka, baru rahmat kita dapat, maghfirah dapat. Jadi 20 awal jangan datang. Datang 10 akhir. Kan kacau fikir tu. Orang belajar hadis, bila sembang hadis tu adalah hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar. Ada sikit pada hadis palsu. Ambil ke? Tapi bisa tak ustaz kita baca? Hadis ni popular. Ustaz kita tak fikir je. Lepas kita pakai bulan-bulan. Kalau kita fikir, lepas fikir tak ada jawapan, tanya ulang, insya-Allah dapat jawapan. Ustaz? Gitu. Bahawa Islam ni agama hebat. Ni ada abang tanya tadi. Pasal apa? Ni zakat fitrah. Ni Ustaz sama juga. Tu sebab kata zakat fitrah ni kita bagi kepada orang tempatan, jangan bagi orang lain. Dekat mana kita dapat harta kan. Dia macam ni, kita kena beza di antara mana hukum yang sah, satu lagi hukum yang afdal. Dia ada afdal, dia ada satu lagi sah. Tak sama kan? Ada kadang-kadang kita buat dia sah tapi tidak afdal. Yang afdal ni kita ikut cara Nabi SAW. Contohlah macam kita buat tahlil arwah tu kan. Okey, persoalan di tahlil arwah ni Nabi pernah buat tak? Nabi tak pernah buat. Tapi kalau buat salah tak? Tak salah, buat je lah. Maksud? Tak salah tak buat lah. Tapi segi afdal, ambil Nabi Muhammad SAW ni je, selesai masalah. Kita bagi semayang. Bila kita semayang, kita ni selalu bila sujud kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Masa kita rukuk Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Pernah tak kita berfikir Nabi Muhammad SAW ni masa dia baca, dia tak pernah baca wa bihamdi. Dia baca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Wa bihamdi tak ada dalam hadis. Nak baca wa bihamdi boleh ke tidak? Boleh baca ke tak? Tak salah pun. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Tapi kita nak ambil yang afdal, mana lagi afdal? Seperti mana yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Alhamdulillah, tenang pun tenang. Kalau baca yang panjang, laju pula, melanggar pun. Sebab sudi. Apa benda sudi ni? Masalah tak? No masalah. Kita nak ambil yang afdal, satu lagi kita ambil yang boleh. Bagi zakat fitrah, dekat siapa-siapa pun hukumnya adalah boleh dan sah. Tapi afdal bayar dekat orang tempatan. Tu boleh beza dia. Ni kat sini, kita orang mana ni kita jemaah pergi sumbang kan. Bayar zakat fitrah dekat orang jemaah pergi sumbang. Itu yang afdal. Tiba-tiba pergi jalan ke Kedah mana, Kelantan ke Terengganu ke mana-mana jalan sebelum nak raya ni lah. Tiba-tiba jumpa orang miskin 4
makanya bayar zakat kat sini lah. Boleh ke tidak? Boleh juga. Faham? Boleh. Faham? Maksudnya ada satu boleh, satu lagi afdal. Afdal bayar zakat fitrah masa dekat nak sembahyang raya. Afdal. Maksudnya kita datang tu masa orang takbir raya tu abang bayar zakat fitrah. Afdal. Tapi kalau hari ni pun dah bayar zakat fitrah, boleh? Tidak afdal. Faham? Sah tak zakat fitrah kita? Sah. Faham kan? Kita ni dah nampak, dah jaga dah. Kalau kau bayar pada pagi raya ni, beratur orang. Beratur selalu kan? Bila beratur, ni sembahyang raya ni, mana lagi apa? Diawalkan ke dilewatkan? Dilewatkan. Sebab apa? Beratur. Betul kan? Kalau kita bagi sembahyang, habis orang nak bayar zakat fitrah. Sebab zakat fitrah tidak sah dah kalau dibayar selepas daripada sembahyang raya. Betul kan? Maksudnya dia kena tengok konteks tu. Tengok konteks tu kan? Macam orang tanya tentang harta wakaf. Benda ni ada orang tanya dekat sarjana utama itu. Harta wakaf, orang bagi duit. Wakaf ni asalnya benda yang kekal. Tapi sekarang ni orang beli, orang bagi pada jemaah masjid. Jemaah masjid tu bawa masjid. Faham? Jadi bayar wakaf. Okey. Sekarang ni dia kata barang wakaf. Lepas tu asalnya diberi untuk nak buat masjid. Tiba-tiba hamba Allah ni dia nak ambil duit wakaf tadi tu nak buat menara masjid. Dia tanya boleh ke tidak? Oh, susah nak jawab. Masalahnya masjid dah siap dah, duit wakaf berbagi. Takkan nak simpan kot. Dan dia nampak kalau kita buat menara ada lebih maslahah kita nak buat, boleh lah. Sebab apa? Lebih bermaslahah. Faham? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini ada satu hadis. Umar bin Al-Khattab masanya memerintah. Ada satu kawasan itu kawasan masjid. Di masjid. Tapi masalah masjid orang ramai tak datang. Dan dia nampak kalau kita pindah masjid ke tempat lain, orang lagi ramai datang. Dan tempat itu kalau jadikan tempat masjid, dia memang tak bagus. Tetapi bagus tempat itu jadikan sebagai tempat perniagaan. Dia pun tukar tempat masjid ni dengan tempat perniagaan tempat lain, supaya tempat dan tempat perniagaan situ jadi masjid. Umar tukar. Orang pergi tanya Umar kata apa? Situ lebih bermaslahah daripada di sini. Nampak tak? Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia dah ajar lah cara kata. Supaya juga kita nak bayar zakat fitrah. Kita nak bayar dekat jemaah kita. Rupa-rupa di sini semua orang kaya. Oh, jangan juga. Contohlah kan. Nak bayar zakat, saya dah layak. Tapi saya ni orang kaya, saya tak layak terima zakat fitrah. Sampai penting kita bagi raya. Jadi awal-awal lagi tu kita dah cari orang-orang miskin, kita bagi zakat fitrah. Ketika itu tu membayar zakat fitrah awal lagi afdal daripada kita bayar pada pagi Syawal. Pasal tak? Sebab dia akan jadi beban pada satu Syawal. Kita nampak sebelum itu lebih memberi kemaslahatan kepada orang yang menerima zakat fitrah. Nampak? Lepas tu jangan ada pening sangat buat zakat fitrah. Yang penting bayar zakat tu. Dia dengar pening, sebenarnya tak payah bayar lah, pening kepala. Itu kacau pula dia tu. Faham yang bila kita kupas Islam, Quran, hadis, fatwa-fatwa ulama, sebenarnya faktor berfikir itu memang nanti. Barulah Islam ni agama yang hebat. Boleh insyaAllah? Cukup setengah jam dah. Wallahu a'lam. Sembahyang binti lagi 3 rakaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.